risau, cikgu akan jawab semua soalan yang ada. Okey, boleh tuliskan sebarang soalan di bahagian group chat itu ya. Dan juga kita akan bincangkan sama-sama. Right. Baik. So, bab 3 ini sebenarnya terbahagi kepada, senang cerita terbagi kepada 3 bahagian sebenarnya, iaitu pertama nasionalisme sebelum kedatangan. Yes, betul. Sushmita. Okey, nasionalisme sebelum Perang Dunia Pertama tu. Kemudian bahagian yang kedua kita akan belajar, kita akan compilekan okey Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Okey, dalam satu. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang pendudukan Jepun di tanah Melayu, iaitu bagaimana kedatangan Jepun, kemudian bagaimana pula mereka memerintah, kemudian apakah kesannya kepada rakyat tempatan, dan bagaimana ianya berakhir apabila 2 bom atom gugur di Hiroshima dan Nagasaki. So kita akan cuba untuk bergerak pantas pada hari ini, dan selepas saja, mungkin selepas 3.1 dan 3.2 ini kita akan terus buat latihan. Okey, dan juga kita akan cuba untuk discuss tentang apa-apa juga soalan yang kamu tak faham. Alright? Okey, baik. So kita dah lihat, okey, sebelum Perang Dunia yang Pertama ni, kita lihat di tanah Melayu, okey, iaitu pada tahun 1900 hingga tahun 1900, something like 1912, 1913 dah ada semangat nasionalisme, iaitu orang Melayu pada waktu itu, tanah Melayu dikuasai oleh British. Jadi kalau kita lihat dah ada ura-ura untuk penentangan terhadap British oleh penduduk tanah Melayu. Jadi penduduk tanah Melayu dah mula nak menentang British. Jadi apa yang British buat, iaitu British memperkenalkan undang-undang Islam okey 1904 supaya supaya untuk mengelak dan mengawal cetakan dan juga tulisan berkaitan dengan agama dan politik Islam. Dan siapa yang nak mencetak ataupun nak mengedarkan bahan-bahan berkaitan Islam kena minta keizinan sultan ataupun akan dikenakan hukuman penjara. Dan juga British telah juga memperkenalkan 2 badan penyiasat, iaitu Jabatan Siasatan Jenayah dan Biro Siasatan Politik. Dan kenapa British buat begitu? Kita tahu bahawa British berwaspada dengan dua gerakan Islam, iaitu gerakan Pan-Islamism dengan satu lagi iaitu gerakan Islah. Okey, gerakan Islah di mana kedua-dua gerakan ini telah menimbulkan kesedaran kepada orang-orang tempatan. Jadi oleh sebab itu British berwaspada dengan sokongan orang Melayu terhadap Empayar Turki Uthmaniyah. Sebab Empayar Turki Uthmaniyah mereka telah membantu Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Ingat tu ya. Jadi ini telah menyebabkan negeri-negeri Melayu cuba untuk menyokong Khalifah Empayar Uthmaniyah. Jadi mereka nak tunjukkan sokongan itu tapi telah dihalang oleh British, maka mereka telah menggunakan akhbar dan juga majalah untuk menyebarkan semangat nasionalisme. Sebab tak dapat tunjukkan secara terang-terangan. Kan tunjuk secara terang-terang garang, dia akan diambil tindakan oleh British. Itu kamu kena ingat British memang cukup kawal. Baik. Kemudian bab ini diteruskan dengan 3.2 iaitu Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun, Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun bila? Siapa? Cikgu ada banyak kali bertanya tentang Perang Dunia 1914 hingga sampai 18. 1918. Yes, ya Allahu Akbar. 1914 hingga 1918. Okey, bila kamu telah mengetahui tentang tahun-tahun itu adalah satu perkembangan yang baik di mana kamu mula dah serapkan fakta itu dalam diri kamu. At first dulu memang macam susahnya nak ingat. Tapi sekarang ni kamu dah, dah serap dah. Kamu tak perlu hafal pun. Kerana apa? Kamu dah faham. Itu kelebihannya ya. Jadi Perang Dunia Pertama kenapa ia berlaku? Kerana ada 3 sebab. Iaitu 3 sebab, iaitu pertama, persaingan kuasa imperialis. Kita tahu bahawa kuasa imperialisme ni iaitu kuasa penjajah. Imperialis, penjajah. Imperialisme, penjajahan. Very simple. Okay, ingat sejarah ni sebenarnya kita nak mudahkan untuk pemahaman. Sebab tu macam tugas cikgu berat, iaitu apa tahu? Kalau kamu tengok buku teks sebenarnya sejarah ni orang kata apa? Alah, sejarah baca je lah, faham lah.
sebenarnya sukar untuk memahami bila tidak ada orang yang mudahkan cerita. Jadi tugas cikgu ialah mudahkan cerita supaya kamu akan kata, oh itu je ke? Yes, mudahkan cerita. Jadi pertama sekali persaingan kuasa imperialisme. Okey. Dan yang kedua kerana wujudnya pakatan ketenteraan, iaitu wujudnya dua pakatan iaitu kuasa tengah dan juga pakatan bertiga. Pakatan bertiga. Cikgu tengok cikgu perasan bahawa sebenarnya huruf 3 ataupun nombor 3 ni banyak memainkan peranan dalam dunia ni. Perasan tak? 3 ni something like nombor yang unik di mana 3 ini kita katakan sebagai sesuatu yang mencetuskan ataupun dia macam lengkap. Contohnya macam mana tahu? Iaitu kalau kita lihat, bila kita nak kira, kita akan kira apa? 1, 2, 3. Betul? Bila kita nak mula something kan? 1, 2, 3. Okey. 3. Kenapa 3? Kemudian kalau kita lihat kemudian bila kita lihat macam cikgu banyak tengok filem P. Ramlee Filem P. Ramlee selalu guna 3. Iaitu 3 Abdul, kemudian Madu 3, kemudian segitiga Illuminati. Oh boy. So jadi kalau kita lihat 3, mungkin 3 adalah something yang kuat sebenarnya. Ada 3, kemudian ada yang tabik 3 Ada tabik 3 persatuan apa Ada 3 Angkat. Angkat. Pengakap 3 juga. Jadi macam 3 ni something yang begitu banyak diamalkan di seluruh dunia. Begitu juga ada pakatan bertiga. Itu pakatan ketenteraan. So, yang pertama persaingan kuasa imperialisme dan yang kedua wujudnya pakatan ketenteraan. Tetapi yang mencetuskan peperangan iaitu Perang Dunia Pertama iaitu krisis di rantau Balkan, iaitu krisis yang berlaku di kawasan Laut Mediterranean di antara Austria-Hungary dan juga Serbia. Dan kita tahu bahawa ini berlaku apabila berlakunya pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dan isterinya Sophie oleh Gustavo Princip. Iaitu Gustavo Princip ni adalah salah seorang pengganas daripada Serbia. Jadi ini telah mencetuskan Perang Dunia Pertama. Dan kalau kita lihat pihak yang terlibat, inilah dia. Kalau kuasa tengah diketuai oleh Jerman, yang membantu Austria-Hungary dan dibantu juga oleh Bulgaria dan akhirnya Empire Osmaniyah masuk. Kenapa Empire Osmaniyah masuk? Mungkin kerana mereka menyedari bahawa pada waktu itu Jerman memiliki kuasa tentera yang sangat kuat dan menggerunkan. Pakatan bertiga pula terdiri daripada Britain, Perancis dan juga Rusia dan disokong oleh negara-negara lain seperti Serbia, Itali, Romania, Portugal dan juga Greece. So ingat kalau kuasa tengah diketuai oleh Jerman dan pakatan bertiga diketuai oleh Britain. Ingat yang itu. Kata kunci dia, kuasa tengah Jerman, pakatan bertiga Britain. Right. So kalau kita lihat urutan peristiwa Perang Dunia Pertama di mana bermulanya kalau kita lihat kalau kita nak cerita ni memang panjang lah. Iaitu apabila Austria-Hungary dengan sokongan Jerman isytiharkan perang terhadap Serbia dan kemudian Rusia bertindak memberi bantuan. Rusia beri bantuan kepada Serbia. Kemudian Jerman isytiharkan perang terhadap Rusia. Kemudian Jerman juga isytiharkan perang terhadap Perancis yang menyebelahi Rusia. Cikgu boleh ingat ni macam KTJ dan PBB. Yes, betul. Kemudian Jerman menceroboh Belgium untuk menyerang Perancis dan Britain menyertai Rusia dan Perancis memerangi Jerman. Kerana apa? Kerana Jerman telah menceroboh Belgium. Kemudian Empire Osmaniyah pun menyertai peperangan dengan memihak kepada kuasa tengah dan Itali menyertai Perancis, Britain dan Rusia dalam pakatan bertiga. Dan akhir sekali Amerika Syarikat menyertai peperangan dengan memihak kepada pakatan bertiga. Dan perang ini berakhir apabila Kaiser Wilhelm yang kedua ke yang ketiga telah berundur
dan juga turun takhta dan menyebabkan Jerman lemah dan berakhirlah Perang Dunia Pertama. Dan selepas Perang Dunia Pertama itu berlakulah persidangan damai Paris. Okey, mereka bermesyuarat. Semua negara-negara ini bermesyuarat dan bincangkan syarat-syarat perdamaian selepas perang sebab mereka tak nak lagi perang. Jadi mereka nak pastikan bahawa Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan, maka lahirlah deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Deklarasi ialah declaration. Okey, declare isytiharkan 14 perkara yang diketuai oleh Woodrow Wilson. Dan siapakah Woodrow Wilson? Woodrow Wilson ialah Perdana Menteri ataupun not Perdana Menteri, Presiden Amerika Syarikat. Presiden Amerika Syarikat yang menyertai meeting ini ataupun persidangan ini. So mereka kata apa? Okey, asas kepada perdamaian semua negara di dunia ini iaitu biarlah nasib negara ditentukan oleh rakyat itu sendiri. Dan yang kedua, sempadan negara mestilah berasaskan bangsa. Ya, Nak silakan. tanya actually, Ya. apa konflik sebenar sampai Serbia Austria-Hungary berperang? Okey. Baik, sebenarnya konflik yang benar-benar berlaku adalah sebenarnya begini. Ceritanya daripada dalaman. Okey, sebenarnya kita lihat daripada 3 perkara tadi. Okey, cikgu explain sikit Baik, kuasa imperialisme iaitu Britain, Jerman, kemudian juga Perancis. Okey, tiga-tiga negara ini mereka dah menakluk banyak negara-negara luar seperti India, Britain pun dah menjajah sampai tanah Melayu, Perancis dah menjajah Indochina, Jerman dah sampai ke ujung Salang. So mereka dah meluaskan kawasan seluruh dunia. So mereka ni dalam diam, mereka sebenarnya tak suka antara satu sama lain. Sebab mereka compete each other. Mereka bersaing. Okey, mereka bersaing. Jadi mereka dah ada timbul rasa macam rasa macam iri hati, jealous dan rasa tak suka dengan pesaing mereka. Dia macam tu. Oh, Itu yang pertama. okay. Itu dalam diam je. Kemudian mereka pun dalam diam-diam mereka membentuk pakatan iaitu Jerman dalam diam kita Jerman dengan Austria-Hungary tak apa, don't worry, apa-apa cerita engkau dengan aku, kita backup sama-sama. Alright. Turki Osmania pula join. Aku pun join kau lah Jerman. Kita diam-diam je diam-diam. Begitu juga Britain. Britain kemudian Perancis pun sama juga. Kita sekarang ni adalah pakatan bertiga. So kita diam-diam. Dalam diam-diam dah ada pakatan ketenteraan dan masing-masing dah ada pasukan tentera masing-masing. Dan standby untuk perang je ni. Dah standby untuk perang. Itu sebelum 1914. Sebelum 1914 mereka dah standby dah sebenarnya. Malah pada waktu itu mereka semua takut dengan Jerman. Sebab Jerman memang power gila dengan ketenteraan. Jadi, cerita pasal Austria-Hungary dengan Serbia ni, sebenarnya Austria-Hungary ni sebuah negara yang besar. Serbia jiran dia. Ramai penduduk-penduduk Serbia telah pergi ke Austria-Hungary dan duduk di Austria-Hungary sebagai pekerja-pekerja untuk mencari makan lah, bekerja di Austria-Hungary. Tetapi penduduk-penduduk Serbia itu di Austria-Hungary telah diberi layanan kelas kedua, di mana mereka ni tidak dipedulikan, kadang-kadang ditindas, gaji diberi sikit aja, kemudian dipandang hina. So dalam diam penduduk Serbia dekat Austria-Hungary ni, mereka dah diam-diam dia kata apa? Kita rasa kita ni ditindas, kita nak menentang lah nanti. Dah ada tanda itu. Okay. Sampai masanya apabila Archduke Franz Ferdinand ini dia sedang melalui satu kawasan dengan Sophie itu, isteri dia. Kemudian datanglah Gustavo Princip ni, dia telah menembak Franz Ferdinand. Ketika dalam perarakan itu, maka Franz Ferdinand telah terbunuh. Mati. Jadi oleh sebab itu, bapa dia iaitu bapa Franz Ferdinand ini telah sangat sedih dan dia kata apa? Aku nak isytiharkan perang terhadap Serbia kerana engkau ni negara Serbia ni menyokong penduduk-penduduk Serbia yang ke Austria-Hungary ni, yang mana mereka menentang pemerintahan Austria-Hungary. Kami nak sue negara kamu. Kami nak serang negara kamu. Sebab engkau bertanggungjawab atas pembunuhan Franz Ferdinand ini. Jadi oleh sebab itu bila dia isytiharkan perang terhadap Serbia, Jerman pula
kami jangan risau, kami akan backup Austria-Hungary. Kami Jerman akan bantu Austria-Hungary. Kerana memang Serbia salah. Orang negara Serbia pula, alamak, aku nak minta tolong siapa ni? Rusia pula datang. Rusia kata apa? Serbia, kau jangan risau. Kan? Sebenarnya Jerman, sebenarnya Serbia tak salah. Okey, kalau kau nak serang dia, kami akan backup Serbia. Kau dah berani? Lama. Jadi Perancis pun sama. Perancis sound Jerman kata apa? Kau ni jaga diri kau sikit. Jangan kau suka-suka nak tolong Austria-Hungary, kau nak serang Serbia. Serbia tu kawan kami. Jerman tak puas hati. Jerman kata apa? Oh, kau berani kau berani Okey, kalau macam tu Jerman kata apa? Aku nak serang kau. Aku nak serang kau Perancis. Jadi dia pun pergi serang. Masalah nak serang, alamak. Nak pergi ke Perancis ni kena lalu Belgium. Tak apa. Aku lalu je Belgium ni. Okey, kita lalu Belgium. Okey, Belgium kata, aku sebenarnya free zone. Aku tak menyebelahi mana-mana. Aku neutral. Tak apa. Aku nak serang juga Perancis. So Jerman serang Perancis melalui Belgium. Britain pula dengan Belgium kawan baik. Britain kata apa? Jerman, kau nak serang Perancis, kau seranglah. Yang kau lalu Belgium apa pasal? Belgium kawan baik aku. Tak pasal-pasal kau serang. Ini tak boleh jadi. Aku akan join dia orang. Aku akan bermusuh dengan kau. Aku akan serang kau. Mampus kena bantai. Nampak tak? Dia relate macam tu. Jadi berlakulah peperangan antara mereka. Britain backup dia apa semua. Jadi pada akhirnya, kemudian Jerman ni memang kita kata sebagai belagak betul lah kan. So Jerman kata, kau sekarang Britain nak serang aku. Okey, baik. So kapal-kapal yang lalu ke Britain tu, kapal yang datang ke Britain, kapal dagang ke ferry ke yang bawa rakyat dia apa semua kan, diserang oleh Jerman. Aku akan serang kapal-kapal kau. Dia serang kapal-kapal yang datang ke Britain. Salah satu kapal itu adalah kapal yang membawa rakyat Amerika. Dah kapal tu kena serang, meletup dan juga hampir 1,115 orang. Orang-orang kapal tu mati, termasuk 124 orang Amerika mati juga. Jadi Presiden Amerika marah. Engkau yang berperang, apa pasal rakyat aku yang mati? Kan? Apa pasal? Ini tak boleh jadi. Kan? Kami akan join juga sebab kami nak menuntut bela atas kematian rakyat-rakyat kami dalam kapal itu. Amerika pun join. Jadi dah habis satu dunia berperang. Jadi apabila kemasukan Amerika, maka kita lihat bahawa berjayalah Perang Dunia Pertama itu ditamatkan. Berjaya ditamatkan ya. Kalau kita lihat di sini, dan berjaya ditamatkan kerana kekuatan tentera Amerika Syarikat. Begitu juga Kaiser William ataupun pemerintah Jerman itu telah berundur dan turun takhta. Jadi Jerman menjadi lemah. Jadi pada waktu itulah Jerman pun mengaku kalah dan negara-negara yang telah berperang tadi itu mereka pun bermesyuarat. So pada tahun 1918 mereka bermesyuarat, mereka melahirkan deklarasi 14 perkara, iaitu kami nak mengelak daripada perang macam ni lagi. Sebab kematian sampai 15 juta orang. Kemudian ada 9 juta orang yang menderita dan sebagainya. So peperangan tidak membawa apa-apa kebaikan. So kami tak mahu perang lagi. Jadi berlakulah persidangan Damai Paris. Dan disusuli pula dengan Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ini di mana kalau kita lihat, dalam Perjanjian Versailles mereka telah meletakkan Jerman sebagai orang yang bersalah terhadap kemusnahan akibat perang. So Jerman kena buat apa? Jerman kena bayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. Jerman perlu resize balik angkatan tentera dia, kecilkan, limitkan saiz angkatan tenteranya. Jerman kena serahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Dan kemudian pada akhirnya mereka membentuk Liga Bangsa-Bangsa, iaitu PBB lah. PBB pada pertengahan. Cikgu. Ya. Tapi macam mana pula untuk Austria-Hungary pula? Untuk Austria-Hungary juga, kalau kita lihat, sebenarnya mereka menyalahkan Jerman sebab Jerman yang beria-ia menyerang negara lain. Tetapi kesannya Jerman, Austria-Hungary
Turki Uthmaniyah. Tiga-tiga negara ni, dia orang punya wilayah habis, okey, berpecah-pecah dan telah diserahkan kepada kuasa-kuasa pakatan bertiga. Jerman sendiri, Poland dulu dalam Jerman, okey, telah diserahkan kepada Jerman. Ada wilayah-wilayah yang telah diberikan kepada Perancis, ada diberikan kepada Poland, ada diberikan kepada banyak, Russia pun ada. Begitu juga Austria-Hungary telah berpecah menjadi Austria dan Hungary, dua negara yang berbeza. Empire Uthmaniyah yang besar tu telah pecah. Okey, menjadi Turki je sekarang. Menjadi Turki je sekarang. So berakhir daripada mana? Daripada Perang Dunia Pertama ni lah. Jadi itulah kesan dia kepada pihak yang kalah. Yang menang, dapat tanah jajahan. Yang kalah, kami kalah. Habis tanah jajahan kami. Kami pula kena berhutang, kena bayar pampasan pula. Jadi Come on. yes, itu Jerman, berlaku pada Jerman. Jadi itu Cikgu, ya, saya ada soalan. ya. Contoh kan untuk paper 2, Ah, cikgu suruh baca pasal Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua kan. okey. So Perang Dunia Kedua, cikgu suruh Hmm. dia cakap baca Perang Dunia Kedua, maksudnya dia akan keluar antara Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik atau di Eropah kan. Ya. Dua-dua akan keluar. So dua-dua Ya, pun kena kemungkinan. baca. Ya. Perang Dunia Pertama hanya di Europe. Perang Dunia Kedua Yes. akan berlaku iaitu dua, satu di Eropah, satu lagi di Asia Pasifik. Jadi kita nak lihat di sini. Okey. Baik, kita pergi kepada Perang Dunia Kedua. So ingatkan tadi, okey, habis saja Perang Dunia Pertama, dah ada perjanjian Versailles. Ingatkan dah tak adalah perang lepas tu. Lepas itu rupanya Disebabkan pelucutan senjata tu. okey. So Perang Dunia Kedua pun berlangsung pada tahun bila? Iaitu pada tahun 1939 hingga 1945. Lebih kurang dalam 6 tahun jugalah perang ini. Dan kalau kita lihat, okey, dia ada dua kawasan yang berlaku Perang Dunia Kedua ini, iaitu di Eropah dan satu lagi di Asia Pasifik. Dan kedua-dua ni dia punya, apa yang kita kata sebagai dia punya villain tu ataupun dia punya penjahat tu berbeza Kalau di Eropah, okey, penjahat dia lebih kurang macam Jerman lah. Kalau Asia Pasifik ni penjahat dia Jepun lah. Dia perbezaan dia itu. Dan kita lihat sekali lagi melibatkan dua pakatan, tapi pakatan ini berbeza, iaitu pakatan kuasa paksi dan juga kuasa bersekutu. Kuasa paksi adalah Jerman, Itali dan Jepun. Jerman dengan Jepun satu geng. Manakala Britain, Amerika Syarikat, Perancis dan Rusia untuk kuasa bersekutu. Dan kenapakah faktor-faktornya? Maknanya apakah sebab-sebab kita katakan sebagai tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah? Kerana kemunculan dua ideologi baru, iaitu kemunculan fasism dan juga Nazism. Okey, baik. Take note benda ni. Kalau katakan kamu tak ingat, okey, fasism sebenarnya adalah kita kata sebagai semangat yang mengutamakan kerajaan, mengutamakan negara dalam semua perkara. Okey, mengutamakan Tak kisah negara. nyawa kena hilang, dia masih Yes. utamakan kerajaan first. Yes, mengutamakan kerajaan dan negara. Tak kira lah pengorbanan nyawa ke apa ke, okey, utamakan negara. Itu fasis. Fasism. Satu ideologi yang mementingkan kepentingan negara. Manakala Nazism ni, sebenarnya Nazism ni, N-A-Z-I, Nazism adalah satu ideologi di mana percaya bahawa iaitu percaya bahawa Jerman memiliki kekuatan dan keagungan bangsa Jerman. Semangat atau suatu ideologi keagungan bangsa Jerman. Itu Nazism. Itu yang pertama. So muncul ideologi baru ni mencetuskan Perang Dunia Kedua lah. Dan yang kedua paling penting, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles, terutama sekali si Jerman dan Itali. Of course, Jerman tak puas hati. Sebab apa? Sebab negara-negara dia banyak, wilayah dia banyak diambil oleh negara-negara lain. Dia pula kena bayar pampasan. Dia pula rakyat dia tengah susah. Jadi dia rasa macam tidak diadili dengan baik. So Jerman tak puas hati. Itu satu. Itali pula dia tak puas hati sebab apa? Apa pasal
Semua negara-negara lain, penjajahan kena ambil dah. apa pasal negara-negara lain, okey, tanah jajahan telah diberikan semua, apa pasal kami tak dapat satu pun? Kenapa kami tak dapat satu? Itu Itali claim. Kenapa kami tak dapat satu pun wilayah? Ini tidak adil. Ini tidak adil. Jadi sebab itu dia tak puas hati. Nampak tak tu? Okey. Dan satu lagi sebab kegagalan Liga Bangsa. Sebab Liga Bangsa gagal menghalang tercetusnya Perang Dunia Kedua itu. Dan Perang Dunia Kedua ini bermula apabila penaklukan Jerman terhadap kawasan Eropah Barat bermula dengan serangan terhadap negara Poland. Serangan bermula di Poland, ya. Jerman menyerang Poland. Kemudian berlakunya pengeboman Britain. Britain dibom. Kemudian penyertaan Itali dalam perang di Eropah serta serangan Jerman ke atas Rusia. Hebat betul Jerman, ya. Hebat betul Jerman, berani, ya, menyerang Rusia. Jadi itulah antara perkara-perkara yang berlaku dalam Perang Dunia Kedua. Dan tamat Perang Dunia Kedua di Eropah apabila kerjasama kuasa besar ini iaitu Amerika dan Britain. So Amerika dengan Britain telah bergabung dan mereka menjalankan beberapa strategi serangan dan ini telah menimbulkan kemenangan pada mereka. Kemudian operasi menawan Rusia oleh Jerman telah mengalami kegagalan sebab faktor cuaca dan juga akibat daripada kegagalan kecekapan tentera-tentera Jerman. Jadi sebab itu operasi menawan Rusia gagal. Dan yang paling penting, kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Iaitu berjaya mendarat di Perancis. Kalau tidak dihalang oleh Jerman. Tapi berjaya juga mendarat di Perancis dan memulakan serangan terhadap Jerman. So itu Perang Dunia Kedua yang berlaku. Dan kalau kita lihat di sini, Perang Dunia Kedua di Eropah iaitu bila kita lihat penaklukan Jerman terhadap Eropah apabila Jerman memulakan serangan Blitzkrieg. Untuk pengetahuan kamu, Blitzkrieg ni adalah dipanggil serangan kilat ataupun dipanggil ambush. Counter Take note benda tu. attack. Yes, counter Di dalam attack game dan ada ambush. cikgu. Betul. Dalam game ada cikgu pemain gitar dan pemain drum. So ada satu lagu nama dia Blitzkrieg dinyanyikan oleh kumpulan Metallica. Itu pun cikgu ingat juga. Okey, baik seterusnya. Cikgu, Apa kaitan? tadi cikgu explain tu yang tu dia apa? Apa beza antara tu dengan sekarang cikgu explain pasal Okey. Yang atas ini sebenarnya adalah kita kata sebagai rumusan. Yang bawah ini adalah huraian dia. Yang bawah itu sekarang adalah huraian dia. kalau saya nak baca untuk paper 2, baca yang ni yang huraian atau yang rumusan? Yes. Baca yang huraian. Baca yang huraian. Jangan risau. Dia takkan tanya setiap every sentence, dia takkan buat soalan for every sentence. Don't worry. Okay. So kamu kena ingat kata kunci seperti Blitzkrieg, kemudian berjaya menawan Poland, Denmark, Norway dan sebagainya. Dan menjelang pertengahan tahun 1941, Jerman telah menguasai hampir keseluruhan negara di Eropah Barat. Dan Jerman telah melakukan pengeboman terhadap Britain pada September 1940 hingga Jun 1941. Dibomnya Britain tu. Dan ini telah menjejaskan ekonomi Britain. Kita ambil dia punya keyword sahaja. Kemudian Itali menyertai perang di Eropah, dan Itali isytiharkan perang juga terhadap Britain dan Perancis, dan tentera Itali telah menyerang Perancis daripada pelbagai sudut. Begitu juga serangan Jerman terhadap Rusia, di mana kalau kita lihat serangan Jerman terhadap Rusia, Jerman telah melancarkan operasi Barbarossa, iaitu serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Ingat ada beberapa operasi saja yang ada dalam buku teks ni, antaranya operasi Barbarossa. Dan pada waktu ini kenapa Jerman begitu berani? Kerana ada pemimpin iaitu Hitler. Hitler adalah salah seorang pemimpin yang sangat berpengaruh. Jadi sebab itu Jerman begitu berani untuk melakukan serangan. Dan kita lihat di sini Hitler ingin menguasai Rusia, iaitu empire terbesar di Eropah, dan operasi ini menyasarkan ke bandar-bandar utama di Rusia. Leningrad, Moskow dan juga Stalingrad.
So ini adalah dikatakan sebagai serangan yang besar-besaran, namun kalau kita lihat berakhir Perang Dunia yang kedua ni kerana kerjasama kuasa besar, iaitu kerjasama antara Presiden Amerika Syarikat Franklin Roosevelt, begitu juga Perdana Menteri Britain iaitu Winston Churchill dan juga Presiden Russia Joseph Stalin. Tiga ni kamu kena ingat. Ini ada tiga orang yang menjadi punca di mana berakhirnya Perang Dunia Kedua. Especially Winston Churchill lah. Dia memang hebat. Okay. So di medan peperangan, tentera bersekutu daripada ketiga-tiga perkhidmatan telah beroperasi di bawah komander tertinggi bersekutu diketuai oleh Amerika Syarikat. Dan juga kita lihat daripada satu sudut iaitu keberkesanan strategi serangan, di mana kesilapan kuasa paksi yang diketuai oleh Jerman itu membuat keputusan politik dan ketenteraan dalam operasi menawan Rusia. So itu telah membawa kegagalan, dan kuasa bersekutu pimpinan Amerika Syarikat telah pun, kalau kita lihat, unggul dalam perancangan ketenteraan, iaitu Amerika Syarikat berjaya dalam pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Dan apabila Jerman gagal dalam operasi menawan Rusia, sebab ramai tentera-tentera Jerman telah hilang nyawa, mati. Kerana apa? Kerana musim sejuk yang melampau. Kemudian tempoh perang yang panjang menyebabkan tentera Jerman kehabisan peluru, minyak, makanan. So ini melemahkan semangatnya. Begitu juga General Jerman iaitu Friedrich von Paulus tu mengingkari perintah Hitler untuk meneruskan peperangan dan menyerah kalah. Dan sebab yang ketiga, berakhir Perang Dunia yang kedua ini kerana kalau kita lihat iaitu kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu, iaitu melalui operasi kod D-Day, iaitu tentera bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Perancis. Sebab mereka berjaya memperdayakan tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat bahawa tentera bersekutu akan mendarat di Calais, bukannya di Normandy. Dan ini telah meningkatkan semangat tentera-tentera bersekutu. Dan ini telah memulakan kejayaan bagi kuasa bersekutu untuk mengalahkan Jerman. Dan kematian Hitler pada bulan April 1945 telah mengubah lanskap perang di Eropah. So Jerman akhirnya menyerah kalah. Dan itu yang di Eropah. Bagaimana pula yang di Asia Pasifik? Kalau 1941 hingga 1945 itu dipanggil Perang Pasifik, iaitu Perang Dunia Kedua yang berlaku di Asia Pasifik. Dan faktor berlaku kerana Jepun. Jepun sebagai kuasa tentera menjalankan imperialisme, penjajahan di rantau Asia Pasifik. Dan kenapa Jepun meluaskan kuasa? Kerana keperluan perindustrian, kemudian pengaruh golongan tentera, sebab mereka diperintah oleh golongan tentera sampai ke peringkat maharaja. Dan mereka mewujudkan satu order baharu Asia, iaitu mewujudkan satu kawasan dengan semangat baru Asia. Selain daripada itu, Jepun meluaskan kuasa kerana sekatan ekonomi yang berlaku terhadap Jepun, dan rancangan penaklukan wilayah di selatan merangkumi Asia Tenggara. Maksudnya Jepun telah merancang untuk menakluk wilayah di kawasan Asia Tenggara ini. Untuk apa? Kepentingan bahan mentah. Dan ianya bermula apabila Jepun menyerang Tanah Melayu dan Pearl Harbor. Ingat Tanah Melayu dan Pearl Harbor. Dan serangan juga dilakukan ke atas wilayah jajahan Amerika Syarikat, Britain dan Belanda yang lain seperti Filipina, Hong Kong, Pulau Guam dan Pulau Wake. So itu cerita tentang Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ada soalan nak tanya? Cikgu tak nak pergi jauh-jauh. Sebab apa? Cikgu nak pergi. That is the first part. So, kita dah lihat hari ini iaitu 3 subtopik, iaitu pertama, iaitu nasionalisme sebelum Perang Dunia Pertama di Tanah Melayu. Kemudian Perang Dunia Pertama, puncanya, dan juga kita belajar tentang apa yang berlaku dan juga bagaimana berakhirnya Perang Dunia Pertama.
dan kita telah lihat Perang Dunia Kedua, okey, faktor-faktornya dan juga bagaimana ia berakhir. Okey, baik. Tak ada soalan?